Udah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan pada semua murid tahun 6 USM dan UUM. Okey, selamat kembali ke sekolah. Pada hari ini, kita akan belajar subjek Bahasa Melayu. Di kesempatan ini, cikgu ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah pada sesi tahun 2021. Cikgu harap semua murid dalam keadaan yang sihat. Di semasa musim COVID-19 ini. Okey. Salam pengenalan daripada cikgu, guru-guru subjek Bahasa Melayu tahun 6. Okay, cikgu ingin memperkenalkan guru-guru yang akan mengajar subjek Bahasa Melayu pada tahun ini. Okey, ini Cikgu Siti Khatijah binti Ahmad. Beliau akan mengajar Bahasa Melayu kelas 6 USM dan 6 UUN. Beliau merupakan guru kelas 6 USM. Okey, seterusnya ini semua murid tahun 6 sudah mengenali beliau sebab beliau telah mengajar kamu dari tahun 4 dan tahun 5, iaitu cikgu Roslina binti Abdul Wahab. Beliau akan mengajar Bahasa Melayu kelas 6 UKM dan 6 UIAM. Beliau juga merupakan setiausaha UPSR bagi tahun ini. Okey. Seterusnya, cikgu memperkenalkan diri cikgu sendiri. Cikgu Haslina binti Abdul Rahim akan mengajar Bahasa Melayu kelas 6 UPM dan 6 UTM. Cikgu merupakan guru data sekolah. Okey. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang medium pengajaran sepanjang PDPR kamu. Okey. Yang pertama, cikgu dah bincang dengan cikgu-cikgu Bahasa Melayu. Okey, cikgu memerlukan kamu semua menyediakan 2 buah buku tulis yang kecil dan juga 2 buah buku tulis yang panjang. Okey, buku kecil itu untuk pemahaman dan tata bahasa. Dan juga 2 buah buku tulis yang panjang adalah untuk penulisan. Okey, ini sedia maklumlah. Okey, selain itu, pengajaran kita akan menggunakan medium Google Meet macam pada hari ini. Atau selain itu, cikgu akan guna Zoom, Microsoft Teams atau menggunakan, cikgu akan hantar video PDPC untuk kamu belajar semasa PDP. Okey. Untuk latihan pula, cikgu akan bagi secara bertulis, iaitu cikgu akan bagi latihan melalui WhatsApp. Contohnya memberi latihan penulisan. Jadi, kamu kena tulis dalam buku tulis yang panjang. Okey. Selain itu, cikgu akan bagi latihan menggunakan Google Form, kuis dan sebagainya. Harap kamu semua bersedia untuk pembelajaran hari ini. Okey. Cikgu ucapkan selamat belajar kepada semua. Cikgu akan terus pengajaran kita dengan Cikgu Siti Khatijah. Okey, cikgu mempersilakan Cikgu Siti Khatijah untuk menerangkan pembelajaran kamu hari ini. Sekian, terima kasih.
Nampak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Sekarang tibalah masa untuk saya mengajarkan kamu tajuk bahasa Melayu pada hari ini. Okey, cikgu harapkan kamu semua berada dalam keadaan bersedia untuk belajar pada hari ini. Okey, kita tengok tajuk pada hari ini. Okey, temanya ialah istimewanya keluargaku. Dalam unit 1 bakat istimewa, tajuk sayangi keluarga yang mana kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 2. Okay. Antara objektif pengajaran pada hari ini ialah di akhir pelajaran murid dapat yang pertama menyebut 4 jenis ayat dengan intonasi dan sebutan yang betul. Yang kedua, dapat mengenal pasti dan menentukan 4 jenis ayat yang betul. Okay, itu adalah antara objektif yang perlu kita capai pada hari ini. Okay, kriteria kejayaan pula ialah murid dianggap berjaya sekiranya dapat yang pertama menyenaraikan ayat mengikut jenis ayat. Yang kedua, membina ayat mengikut jenis ayat. Okey, kita akan mulakan pelajaran kita hari ini dengan mengetahui tentang jenis-jenis ayat. Okey, dalam jenis-jenis ayat terdapat 4 kategori iaitu ayat penyata, 4 jenis iaitu ayat penyata, ayat seruan, ayat tanya dan juga ayat perintah. Okey, kamu kena menguasai keempat-empat jenis ayat ini. Okey, kita tengok dulu pada tajuk ayat penyata. Okey, ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan untuk menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Ayat ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Okey, secara tidak langsungnya kalau kamu secara umumnya kita tahu ayat penyata ni ayat yang digunakan untuk memaklumkan, untuk memberitahu, untuk menerangkan sesuatu hal kepada umum. Okey, contohnya kita tengok ya. Okey, contoh ayat penyata. Yang pertama, Nadia seorang jurugambar. Okey, kita nak menyatakan, nak memberitahu Nadia ni siapa? Okey, Nadia seorang jurugambar. Okey, yang kedua, penjual sayur itu sentiasa tersenyum. Okey, yang ketiga, Abdullah sedang tidur. Keempat, bunga mawar harum baunya. Yang kelima, Dewan Bahasa dan Pustaka terlibat dengan pembinaan dan pengembangan bahasa. Okey, jadi sedia maklum kita gunakan ayat penyata ini untuk memberitahu tentang sesuatu hal. Memberitahu, menyatakan, memaklumkan tentang sesuatu hal. Okey, seterusnya jenis ayat kedua ialah ayat seruan. Okey. Okey, kita tengok kepada definisi ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan nada atau intonasi seru untuk tujuan melahirkan satu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Okey, kalau kita nak tahu secara tidak langsungnya ayat seruan ni menggambarkan emosi. Emosi kita lah sebagai pengucap. Okey, sama ada kita ni sedang marah ke, sedang gembira ke. Okey, jadi emosi yang boleh kita tunjukkan melalui perasaan kita, melalui riak muka kita. Okey. Okey, dalam ayat seruan mesti ada tanda seru. Itu wajib kena ada. Kalau tak ada, maksudnya ayat itu kurang tepat atau senang dikatakan ayat itu salah. Okey, kita tengok contoh ayat. Okey, yang pertama,
amboi, garangnya kakak kamu itu. Okay. Yang kedua, wah, besarnya rumah kamu. Yang ketiga, syabas, kamu berjaya menewaskan saingan kamu itu. Yang keempat, cis, tak aku sangka kau musuh dalam selimut. Okay. Jadi kita tengok ayat seruan ni akan ada tanda seru ni, akan ada tanda seru di belakang dan menggunakan kata seru. Kata seru contohnya macam amboi, wah, syabas, cih. Tu ada lagi ni antara beberapa jenis yang saya nyatakan di sini, okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita seterusnya kepada ayat tanya. Okey, apakah itu ayat tanya? Okey. Ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Okey, yang mana ayat tanya ni kita nak tanya orang lah, nak tahu tentang sesuatu kan? Okey. Contoh, apa yang kamu buat di sini? Okey, kita tanya orang. Awak buat apa kat sini? Okey, yang kedua, kamu hendak pergi ke mana? Kita nak tahu ke mana dia pergi. Kita tanya dia. Jadi kita gunakan ayat tanya. Okey, dalam ayat tanya ni terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya. Dan yang kedua, ayat tanya dengan kata tanya. Okey, sebelum tu saya terangkan dulu tentang ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya ni maksudnya ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti berapa, apa, siapa, bila, bagaimana, berapa. Okey, jadi ayat tanya mesti gunakan kata tanya tersebut. Contoh, siapa nama kamu? Okey. Bilakah kamu sampai di sini? Okey, menggunakan kata tanya. Okey, mesti ada kata tanya dan mesti diakhiri dengan tanda soal. Okey. Yang kedua, ayat tanya tanpa kata tanya. Okey. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat tanya yang tak ada langsung kata tanya seperti apa, siapa, bila. Tak perlu gunakan. Jadi, tapi ayat tersebut perlu ada tanda soal. Kalau tak ada tanda soal, bermaksud ayat itu akan bertukar menjadi ayat penyata. Okey. Contoh. Okey, sekejap ya. Okey, contoh kalau ayat penyata ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, contoh, adik masih belum makan? Tak ada kan kata tanya. Okey, tapi kita masih dalam nada yang bertanya. Adik masih belum makan? Okey, nadanya mesti ditinggikan di akhir ayat. Okey, contoh yang kedua, awak murid tahun 6? Okey, maksudnya ayat tu nada mesti ditinggikan di akhir ayat. Dan mesti walaupun kita tidak menggunakan kata tanya, ayatnya di akhir ayatnya mesti ada tanda tanya. Okey. Okey, ini contoh ayat tanya. Seterusnya, okey, apa yang kamu buat di situ? Okey, ini contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, dia tersenyum. Dia ke sekolahkah? Benda itu apa? Okey, ini ayat tanya dengan kata tanya. Tuan tinggal di mana? Okey, ini pun sama. Ayat tanya dengan kata tanya. Sebab apa? Ni, apa dan mana? Itu kata tanya. Okey, seterusnya. Ayat perintah. Okey, ayat perintah. Okay. Ayat perintah ialah ayat yang mengandungi unsur arahan atau kemahuan yang kuat oleh penutur terhadap pendengar. Okay. Ayat ini diujarkan bertujuan untuk menimbulkan satu tindakan dan ditujukan kepada orang kedua seperti kamu. Okay, orang kedua tu orang yang mendengar lah. Macam saya sekarang ialah orang pertama sedang bercakap. Orang kedua orang yang sedang mendengar. Okay. Okay, orang kedua seperti kamu, awak dan engkau yang biasanya digugurkan. Ayat ini terdiri dari
daripada ayat yang bertujuan untuk menyuruh, melarang, mempelawa dan meminta. Okey, ayat perintah ni biasanya kita nak suruh sesuatu lah. Kita beri arahan. Itu kita katakan ayat perintah. Okey, ayat perintah boleh dibahagikan kepada 4 iaitu ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan dan ayat silaan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Kita tengok dulu kepada ayat suruhan ya. Ayat suruhan ni adalah tujuannya untuk memberi perintah atau arahan. Okey, yang mana biasa kita gunakan ambilkan ataupun buatkan. Contoh, ambilkan pen itu. Yang kedua, postkan surat ini. Ataupun kita boleh kata pergi kau dari sini. Itu kita menyuruh. Okey, kita suruh buat sesuatu. Kita beri arahan untuk suruh buat sesuatu. Okey, yang kedua, ayat larangan. Okey, ayat larangan ni maksudnya digunakan untuk menegah, okey, ataupun melarang untuk membuat sesuatu, menghalang kita daripada membuat sesuatu. Okey, contoh, jangan bising. Usah bersedih. Jangan menangis. Itu maksudnya kita larang daripada melakukan sesuatu. Biasa dalam kelas biasa kan, kamu suka bising, suka cakap, cikgu akan cakap pada kamu, jangan bising. Okey, melarang kamu untuk berbuat bising. Sebab dalam kelas kita perlu belajar. Okey, seterusnya ayat permintaan. Ayat permintaan ni tujuannya untuk meminta untuk minta, untuk tolong, untuk harap kita buat sesuatu. Okey, contoh harap kamu siapkan kerja. Hari ni saya akan bagi kerja, jadi saya harap pun kamu siapkan kerja yang saya bagi. Ni maknanya harap lah ni. Saya minta kamu ni. Ini saya minta kan? Ayat permintaan. Harap kamu siapkan kerja yang saya beri hari ini. Okey, yang kedua, tolong hantarkan air ini. Okey. Ayat yang lain, tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Okey, itu antara beberapa contoh ayat permintaan. Okey, yang terakhir ayat silaan. Ayat silaan ni biasanya kita gunakan untuk mempersilakan seseorang, menjemput seseorang. Macam orang datang rumah kita kan. Orang datang rumah kita takkan kita tak jemput pula. Jadi jemputlah masuk. Jemput minum. Okey. Okey, ayat lain, jemput minum Siti. Okey, yang kedua, sila isikan borang ini. Ini antara beberapa contoh ayat silaan. Okey, kita mempersilakan, kita menjemput. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar beberapa jenis ayat. Jadi, cikgu harap pada kamu sekarang, okey, kalau tak ada buku pada kamu, cuba lihat petikan yang ada dalam yang dipaparkan ini. Kita tengok dalam muka surat 2. Okey, dalam muka surat 2 ni kita tengok ada dialog yang mana dalam tajuk bakat istimewa. Okey, dalam dialog ini, okey, kalau nak lagi cantik lah, saya minta kamu ada buku Okey, ada buku, boleh rujuk buku di hadapan kamu. Kamu lebih nampak lah. Kalau saya paparkan ni, sekejap lagi saya tutup, awak tak nampak dah. Baik, awak buka buku awak. Okey, nampak jelas. Awak pun boleh conteng sikit, boleh catat sikit kat situ. Okey. Okey, kalau nak conteng dengan pensel jangan conteng dengan pen. Okey, sebab kita guna pensel, kita boleh padam. Okey. Dah buka buku, dah ada buku. Okey, tunjuk buku. Tengok muka surat 2. Pada muka surat 2. Okey, cikgu nak tengok. Ada buku pada kamu tak? Ada yang belum dapat buku teks lagi? Ada saya. Kenapa tak ada? Ambil hari Rabu. Okey, dan nanti datang ambil, jangan tak ambil. Kita dah belajar, dah mula belajar ni. Okey. Boleh tutup. Saya tak ada, cikgu. Awak tak ada? Habis saya cakap dengan siapa ni? Buku tak ada. Tak ada buku teks. Okey, nanti datang minta pada cikgu Nur Hasimah. Okey. Tak, saya Hasimah. dekat kampung ni.
Oh ya ke? Okey tak apa. Ha. Okey, kalau yang tak ada buku kita boleh rujuk gambar yang saya paparkan ni. Okey, boleh tutup mic balik. Okey, sedia Okey, kita tengok pada unit 1 bakat istimewa, ada dialog di sini. Yang mana dialog ni memaparkan 4 watak. Okey, ada 4 watak di sini. Okey, yang pertama kita tengok di sini yang bertudung biru ni, tudung biru ni ialah ibu. Okey, ibu kepada Amar. Amar ni yang berbaju kuning. Okey. Kalau yang pakai handphone boleh besarkan gambar ya. Okey, supaya kamu nampak. Okey. Kemudian kita tengok watak seterusnya. Okey, ini Amar, ini ibu, ini ayah Amar dan ini adik Amar iaitu Irfan. Okey, ada nama Irfan kat sini tak? Okey, ada Irfan di sini. Okey. Okey, kita tengok kepada dialog yang pertama. Okey, terujuk pada dialog yang pertama. Okey. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Okey. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Okey. Amar, okey. Seterusnya, Amar, baik ibu. Okey. Dalam dialog ini kita tengok dialog yang dituturkan oleh Ibu Amar. Okey. Ada perkataan apa di situ? Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Saya nak seorang yang tolong bagi tahu. Ayat perintah. Ayat perintah. Okey, kenapa ayat perintah di situ? Ada perkataan tolong. Wah, bagus. Okey, bagus, tepukan untuk diri kamu. Okey. Ayat perintah di situ sebab ada perkataan tolong. Okey, bagus. Okey. Seterusnya kita tengok Amal tadi, baik ibu. Okey, baik ibu ni ialah ayat apa ni? Baik ibu, ayat apa? Siapa boleh nyatakan? Penyata. Bagus. Ayat penyata. Okey, sebab dia menyatakan, memaklumkan sesuatu. Okey. Okey, kita tengok kepada dialog yang seterusnya, gambar yang kedua. Okey. Dialog daripada bapa Amar ya. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Okey. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Okey. Ayat apa di sini? Ayat tanya. Ayat tanya dengan kata tanya. Ayat Ayat tanya. tanya dengan kata Okey, ayat tanya. Okey, kita umumkan di situ. Ayat tanya. Okey, bagus. Sebab apa? Ada perkataan apakah, apa di sini dan kemudian ada di belakang ni ada tanda apa ni? Tanda apa ni? Tanda soal. Ada soal. Okey, bagus. Okey, ini ialah ayat tanya. Sebab apakah ni ayat tanya. Okey, kemudian di belakangnya ada tanda soal. Mesti letakkan tanda soal. Ingat ayat tanya mesti letakkan. Okey, kalau awak tak letak, kalau dalam peperiksaan yang sebenar awak tak letak tanda ni akan hilang markah. Okey? Okey, seterusnya seterusnya gambar ketiga. Okey, dialog ketiga, gambar yang ketiga. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Okey. Ayat daripada Amar. Okey, ayat apa ni? Amar menuturkan ayat apa ni? Ayat penyata. Okey, bagus. Ayat penyata. Ada 4 ayat di sini yang mana keempat-empat ayat ini ialah ayat penyata. Dia memberitahu, dia memaklumkan. Okey, dia menyatakan kepada ayahnya. Okey. Seterusnya kita tengok dialog daripada ayah pula. Bagus Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Okey, ini pun ayat penyata. Okey.
Seterusnya gambar yang keempat. Okey. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, ayah. Okey. Ayat apa di sini? Perintah. Perintah. Penyata. Ayat penyata. Okey, dalam gambar ni ayat penyata. Dan yang terakhir kita tengok, wah, cantiknya. Okey, ayat apa tu? Ayat seru. Ayat seruan. Ayat seruan. Macam mana kamu tahu ayat seruan? Sebab ada tanda seru. Ada tanda seru. Okey, yang pertama ada kata seru sebab ada wah. Okey, yang pertama sebab kita tengok ada kata seru di sini iaitu wah, dia gunakan perkataan wah, dan yang pada di akhir ayatnya pula ada tanda seru. Okey, yang mana kita tengok selepas kata seru ni perlu letakkan tanda koma. Kita tak boleh letak tanda seru di sini salah. Okey, kita tak boleh letakkan tanda seru di belakang kata seru. Tu salah. Okey, lepas kata seru, koma, kemudian ayat, barulah tanda seru. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh faham setakat ni? Boleh? Senang ke susah nak kenal ayat? Senang. Boleh lah. Senang. Okey, saya harap lepas ni lepas ni kamu